Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran daripada minggu lepas. Okay. Jadi minggu lepas kita dah belajar tentang 5 deria yang ada dalam manusia. Kalau boleh cikgu nak semua recall kembalilah. Okay. Dan hari ini kita akan tengok beberapa had bagi sesetengah deria lah. Okay, kita pergi kepada deria penglihatan terlebih dahulu. Okay, deria penglihatan. Setiap benda, setiap diri ni dia akan ada had dia lah. Sama juga dengan penglihatan kita. Okay, so kita akan ada had untuk keupayaan mata kita untuk melihat objek lah. Okay, sebagai contoh, kita tak boleh tengok planet yang jauh. Kan? Kita tak boleh tengok organisma seni contohnya. Kita memerlukan sesuatu lah untuk membantu kita melihat benda-benda tersebut. Okay, planet mustari kita tak boleh tengok. So itu adalah had deria penglihatan bagi manusia. Okay. Dan dalam had deria penglihatan ini, ia termasuklah ilusi optik, okay, dan juga titik buta. So apa dua benda ni kita akan tengok lah. Okay. Ilusi optik. So kalau kamu tengok ketiga-tiga gambar ini, okay, contoh gambar A, kamu akan nampak apa? Garisan PQ itu nampak lebih panjang berbanding garisan R dan juga S. Okay. Sama juga dengan B, kamu akan nampak tumpuk X, bulatan tengah X lagi besar daripada bulatan tengah Y. Dan garisan pada gambar C itu, kamu akan nampak dia melengkung. Ataupun ada yang nampak straight. Cikgu nampak melengkung lah. Okay. So kenapa terjadi benda ni? Ilusi optik ini. So sebenarnya tanpa gangguan, garisan PQ dan RS tu sebenarnya sama-sama panjang lah. Okay. So dia berlaku bila kita tengok objek tu, dia nampak berbeza daripada keadaan yang sebenar. Kerana apa kita nampak berbeza? Kerana otak kita mentafsir dengan gangguan. Kalau dalam contoh gambar ni ada gangguannya adalah garisan anak panah tu lah. So dia menyebabkan otak kita mentafsir satu garisan lebih panjang daripada garisan yang lagi satu lah. Okay. So, ini adalah antara gambar contoh ilusi optik. Okay. Kamu dapat tengoklah kalau gambar yang sebelah kiri tu nampak gambar seorang wanita dan juga ada kuda serta burung kalau kamu tengok betul-betul. Okay. Dan gambar yang lagi satu sepatutnya garisan tu lurus tapi otak mentafsir garisan tu sengit lah. Ataupun bengkok. Okay. Gambar kapal, gambar kepala manusia, kamu akan nampak manusia lagi seorang dan sebagainya. Okay, titik buta. Jika ingat lagi, titik buta ni adalah satu kawasan di mana tempat di mana saraf optik akan disalurkan ke otak lah. Pada bahagian retina tu akan ada satu bintik buta tu, ataupun satu tempat kita namakan dia bintik buta. Tempat tu adalah di kawasan saraf optik pergi ke otak lah. Okay. Jika imej terbentuk pada titik buta, otak tidak akan berupaya untuk mentafsir apakah imej yang terbentuk pada kawasan tersebut. So kita takkan dapat nampak apa-apalah. Okay. So itu adalah kawasan bintik buta. Okay. Jadi untuk mengatasi had deria penglihatan ni, manusia telah mencipta pelbagai alat lah. Sebagai contoh ini mikroskop imbasan elektron. So tengok kita nampak lalat sampai mata dia tu lah, kita nampak sangat detail. Kalau dengan mata kasar manusia, kita takkan dapat nampak lah. Okay, benda yang lagi yang kecil-kecil ni. Jika di makmal sekolah, kamu dah biasa lihat, kita akan gunakan mikroskop cahaya. Okay, kalau kita tengok daun, kita takkan dapat nampak lah dengan dia punya sel-sel ni kalau dengan mata kasar. Tapi dengan menggunakan mikroskop cahaya, insyaAllah kita akan boleh nampak. Okay. Tentera kan menggunakan binokular untuk tembak musuh, mencari haiwan buruan dan sebagainya lah. Okay, dan juga mesin sinar X ataupun kita biasa panggil X-ray kan. Kalau ada patah ke sebarang kecederaan bahagian organ dalam melibatkan bawah kulit, kalau dengan mata kasar kita takkan dapat nampak, tapi dengan menggunakan mesin sinar X, dia dapat mengatasi had dari penglihatan manusia. Kita dapat nampaklah apa yang
apa yang cedera di dalam tubuh badan kita. Okay. Mesin ultra bunyi untuk kita detect lah kecederaan juga ataupun kehamilan lah, kandungan kita cukup sifat ke tidak dan sebagainya. Okey, kecacatan penglihatan. Okey, kita pergi pada kecacatan penglihatan. Rabun jauh. Orang yang rabun jauh ni dia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas lah. Objek jauh je dia akan nampak kabur-kabur je, betul. So kerana apa? Ini berlaku kerana image itu difokuskan ataupun terbentuk di hadapan retina. Untuk orang yang normal, image akan terbentuk betul-betul di atas retina. Orang yang rabun jauh, image tu terbentuk di depan. Nampak persilangan tu di hadapan. Okay. So apa yang menyebabkan persilangan ni berada di hadapan? So dia mungkin disebabkan oleh kanta mata yang terlalu tebal, kanta depan ni dia terlalu tebal berbanding manusia normal, ataupun berbola mata dia terlalu panjang. Sepatutnya orang normal dekat garisan putus-putus ni. Tapi berbola mata dia panjang sangat. So menyebabkan image tu terbentuk di hadapan daripada retinanya lah. Okay. So apa yang berlaku ataupun macam mana kita nak betulkan dia? So dia boleh dibetulkan dengan menggunakan kanta cekung. Okay. So kanta ini dia akan memperbetulkan fokus tu sebelum masuk kepada kanta mata lah. Okay. Ketebalan kanta cekung bergantung kepada sejauh mana image itu terbentuk di hadapan retina. Itulah yang kamu sebut power tu kan. So depan lah berapa ketebalan dan sebagainya. So rabun jauh boleh dibetulkan dengan kanta cekung. Cekung. Okay. Pakai kanta cekung dah boleh betulkan. Okay. Rabun dekat. Kalau rabun jauh tak boleh tengok objek jauh, rabun dekat tak boleh tengok objek dekat dengan jelas lah. Kalau tadi rabun jauh, image terbentuk di hadapan retina. Rabun dekat pula, image terbentuk di belakang retina. Okay. So dia mungkin disebabkan oleh dua faktor ini, iaitu kalau tadi kanta mata terlampau tebal untuk rabun dekat, kemungkinan kanta matanya terlampau nipis. So menyebabkan fokus cahaya itu terlajak sampai ke belakang retina. Ataupun berbola mata dia kecil berbanding mata orang yang normal lah. Okay. So untuk betulkan dia, kita boleh gunakan kanta cembung. Dia terbalik dengan rabun jauh. Kanta cembung. Okay. Cembung, dia kembung lah kanta tu. Okay. Okay, kecacatan yang ketiga adalah astigmatisma. Okay, astigmatisma. Okay, astigmatisma ni dia boleh tengok sebahagian objek je jelas. Kadang-kadang bahagian lain tu dia tak akan jelas lah. So macam rajah ni dia akan nampak, kalau tak semua pun sebahagiannya tu akan nampak clear, sebahagiannya tu kamu akan nampak kabur. Okay. Apa yang menyebabkan astigmatisma adalah permukaan kornea ataupun kanta mata kita ni tak sekata. Okay. Bila tak sekata, pelbagai ataupun image yang terbentuk pada retina tu bukan satu tetapi lebih daripada satu. Mungkin dua, mungkin tiga dan sebagainya lah. Jadi penghasilan banyak image ini menyebabkan otak kita sukar untuk mentafsir apa yang ada di hadapan sebenarnya. So menyebabkan sebahagiannya kabur, sebahagiannya tidak lah. Okay. Dan astigmatisma ni boleh dibetulkan dengan kanta silinder. Kanta silinder. Okay. Sama ada cembung atau cekung lah. Okay. So ni antara contoh pandangan orang yang astigmatisma. Okay. Kenapa kalau nampak belakang ni, fokus cahaya tu tiba-tiba menjadi dua dan ada yang tiga. Dah overlap lah. So otak tak boleh mentafsir. Okay, kita pergi pada had dari pendengaran. Jika tadi penglihatan, kita pergi pada dari pendengaran. So seperti juga penglihatan, pendengaran ialah had keupayaan telinga kita untuk mendengar bunyi. Biasanya kita manusia normal hanya boleh mendengar julatnya 20 Hz sehingga 20,000 Hz sahaja. So kurang ataupun lebih daripada julat ini kita tak akan dapat mendengar lah. Okay. Dan julat ini dia berbeza antara individu. Dia tak samalah. Ada yang boleh dengar dengan cekap, ada yang boleh dengar dengan tak cekap lah. Okay.
Kebiasaannya bila semakin tua, julat ni dia akan semakin berkurang ataupun telinga kita akan semakin tak mendengar kerana gegendang itu menjadi kurang kenyal. Jadi dia nak transferkan getaran tu, kalau kamu masih ingat, getaran tu takkan boleh ditransfer lah. Okay, dia akan transfer slow je. Dan kita akan dengar slow lah. Okay. Okay, boleh? Cikgu pergi pada next slide. Okay, stetoskop pertama ni tak ada dalam buku teks cikgu. Cikgu cuba ceritakan sedikit lah. Okay, stetoskop berjaya dicipta di Perancis lah. Tahun 1816 lagi daripada kayu. So, stetoskop ni membantu kita mendengar denyutan jantung. Bayangkan kalau lah telinga kita ni tanpa bantuan stetoskop pun kita berjaya ataupun mampu mendengar degupan jantung. Saya rasa kita pun tak boleh tidur lah asyik dengar degupan jantung sendiri, betul? So, kita ada heart. So, untuk mendengar, kita kena gunakan stetoskop. Okay. So, di sekolah ataupun di mana-mana kan, kamu macam tak dengar lah, kenapa lah kan? So, bila pakai speaker ataupun pembesar suara, kita dapat dengar bunyi daripada jauh. Okay. Kita kata dia cacat pendengaran bila dia tak dapat dengar dengan sempurna. Biasanya bahagian telinga rosak lah. Mungkin daripada mikroorganisma ataupun penuaan ataupun telinga kita menerima bunyi kuat yang berlarutan lah. Ataupun yang berterusan. Biasanya kerosakan di telinga luar dan telinga tengah mudah dibetulkan, tapi telinga bahagian dalam agak susah lah. Okay. Okay. Macam mana kita nak betulkan kecacatan pendengaran? Okay. Kecacatan pendengaran. Okey, geganan telinga yang pecah. Contoh kita dengar benda terlampau kuat ataupun kawan tertepuk telinga sampai pecah geganan telinga, betul? Ataupun kerosakan pada tulang osikel. Dia boleh dibetulkan dengan pembedahan lah. Okey. Tapi jika kerosakan itu berlaku pada telinga sebelah dalam, koklea dan sebagainya, dia lebih sukar untuk dibetulkan lah. Okey. Bukan tak boleh tapi lebih sukar lah. Koklea yang rosak dapat dibetulkan dengan menggunakan implan koklea. Kita gantikan koklea. Tetapi saraf auditory yang bawa daripada koklea sampai ke otak sehingga sekarang masih tidak dapat dibetulkan lah. Okay, dengan pembedahan pun tak dapat. So kalau dia rosak saraf auditory, dia memang takkan dapat dengar lah. Okay, implan koklea. Okay, kalau tengok foto ini ataupun gambar yang diberikan ni, kamu nampak alat bantuan pendengaran tu makin lama makin kecil dan menyenangkan pengguna lah daripada yang besar tu. Sampailah kadang-kadang kita tak perasan pun dia sebenarnya menggunakan alat bantuan pendengaran. Okay. So, cikgu berhenti di sini. Next video kita akan belajar tentang rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Jadi rangsangan dan gerak balas dalam manusia kita dah tamat. So, cikgu harap semua faham. Jika tidak faham, boleh tanya dalam grup kita lah. Okay. Cikgu berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.